rasa batch yang istimewa lah kot sebabnya dapat silibus baru. Istimewa dan agak mencabar juga sebab you first batch, orang lain tak ada lagi, you first batch yang akan jadi orang kata cuba untuk perubahan silibus ni. Okey, untuk instrumen pentaksiran matematik tambahan ni kita ada 2 paper seperti yang you tahu, kita ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 tu kalau kertas 1 tadi kita kod dia 3472/1, kertas 2 we have 3472/, kertas 2 lah. Okay, so we only have 2 paper for AMAT. So apa yang sebenarnya dia tanya dalam kertas 1 ni, inilah you kena ingat. Memang untuk your syllabus memang banyak you kena ingat dan you kena hafal. Especially about konsep, formula. Sebab nanti kita akan sentuh pasal formula. You tengoklah berapa banyak sahaja formula yang ada, yang tinggal untuk you all, yang provide SPM nanti, compare dengan syllabus sebelum ni. You kena faham. Okay? Formula bukan sahaja untuk hafal, untuk ingat. Tapi kena faham cara macam mana nak guna. So, and then we have juga, ada juga soalan aplikasi. Okay, kalau kita belajar differentiations, kita belajar turning point, kita belajar rate of change, kita belajar approximate, itu semua soalan yang aplikasi daripada konsep, basic konsep differentiation. Okay, how to analyze, ada soalan yang tahap sampai you kena analyze. Okay, you bukan sekadar tengok saja soalan tu, tapi you have to analyze. Maybe you kena tulis reason, why, or you sendiri buat, kena bagi macam conclusions. Okay, so based on this question, apa conclusion kita akan dapat, itulah you have to evaluate dan mencipta macam tu. Sama juga sebenarnya konsep dalam kertas 2. Okay, so untuk aras kesukaran soalan, okay, item soalan memang ada 3 lah, ini normal lah ya, ada 3. Basically we have aras rendah, sederhana dan tinggi. Okay, aras rendah ni sebenarnya kalau nak tahu, ini untuk 2 paper lah, ada 60%. Ada item yang dibuat pada aras rendah, tapi janganlah bila dia cakap ada 60% soalan aras rendah tu pun rasa macam bahagianya seronok, soalan senang. No, aras rendah untuk ADMAT ni dia tak macam aras rendah untuk subjek lain. Jangan salah faham. Aras rendah bukanlah kata macam you have formula sum to infinity, contoh kan progression, and what should you do is just have substitute. Dia bagi A, dia bagi R, and then terus substitute. No, bukan macam tu. Maksudnya aras rendah means that boleh dijawab, tapi masih lagi kena fikir lah, fikir dan faham sikit, faham konsep dan boleh jawab. Macam tu. Okay, so they have 60%. And then kita ada aras sederhana. Aras sederhana ni lebih kurang 40 hingga 60%. Aras tinggi ni 40%. Maksudnya aras tinggi ni maksudnya dia target soalan rutin ataupun soalan kebat yang mana maybe bukan semua pelajar boleh jawab, tapi pelajar yang betul-betul faham konsep, tahu macam mana nak guna formula, boleh analyze, boleh apply. Something like you tidak, kalau senang mungkin satu istilah yang teacher boleh cakap, you boleh berfikir di luar kotak lah, macam tu. So you boleh fikir macam how to solve that problem solving, so apply questions macam tu. So you boleh jawab soalan aras tinggi. Tetapi janganlah kata macam kalau sebelum ni just dapat markah C, D, boleh ke jawab soalan aras tinggi? Tak semestinya tak boleh jawab. Ya. Kadang-kadang kita tak tahu. Rezeki kita Allah bagi dalam exam tu, dalam masa 2 jam setengah Allah bagi idea. Soalan tu soalan kebat, tapi you sebelum ni maybe dapat markah C ke, kalau dapat B, tiba-tiba dapat idea, Allah bagi idea, Allah bagi rezeki, dapat jawab. So janganlah macam tu soalan aras tinggi memang dah tolak tepi lah, tak payah jawab. Tak boleh macam tu lah, kena cuba dulu. Okay. So untuk format kertas 1, okay, format kertas 1 dia have jenis soalan tu respon terhad dan respon terhad berstruktur. Maksud respon terhad ni maksudnya is normally that satu soalan saja dia bagi. Okay, kalau terhad berstruktur ni macam dia ada A, B dan C lah. Okay. And then dalam paper 1 dia ada 2 bahagian. Okay, ini pembaharuan, perubahan yang dibuat. Yang mana sebelum ni paper 1 ni ada satu bahagian saja, 25 soalan ya. Maka lebih kurang 1, 2, 3, 4 macam tu. 1 hingga 4 markah kalau format sebelum ni. Tetapi untuk format baru ni, dia dah ubah jadi 2 bahagian.
Markah masih lagi sama, total markah masih lagi sama 80 markah dan masa menjawab pun masih lagi sama iaitu 2 jam. Kalau diubah yang mana dia dibagi pada dua bahagian lah. Bahagian A 12 soalan, 64 markah. Kalau kita kira 12 soalan, 64 markah, jadi purata yang kita akan dapat lebih kurang untuk satu soalan di dalam. Maybe they still have questions 1 marks. But 1 mark tu maybe dia akan bagi dekat subjektif respon terhad berstruktur lah. Maksudnya A 1 markah. And then B 2 markah, soalan C 2 markah contohlah. So dia punya markah maybe sampai 5 atau 4 macam tu. Okay. So untuk bahagian A yang ada 12 soalan saja yang wajib dijawab semua. Wajib dijawab semua soalan. 12 soalan. Okay. Dan bahagian B, dia akan provide 3 questions, 3 soalan. Which is they have 16 marks, 16 markah dan you boleh pilih. Okay. Bahagian B optional. So you hanya perlu menjawab 2 soalan sahaja. So, kita tengok kalau 2 soalan, 16 markah, maybe that setiap soalan tu 8 markah lah. Each question should be 8 marks. Okay, 8 markah. So dia akan bagi 3 soalan, you boleh pilih. Yang mana you rasa boleh jawab ataupun if you think you have extra time, ni ada satu lagi cara lah. Kalau you rasa memang nak jawab 2 je, okay fine, you boleh jawab 2. But then if you think you have extra time dan you sempat untuk check yang lain-lain, 12 soalan yang lain dan you ada masa yang lebih, you sempat untuk jawab soalan yang ketiga, boleh, tidak jadi masalah. Ya, sebab bila penandaan tu nanti kita akan ambil, pilih markah, kita akan tanda semua yang pelajar jawab dan kita akan pilih 2 markah yang tertinggi, yang terbaik. Okay? So boleh jawab 3 soalan tu. Tapi kita akan pilih 2 je lah soalan markah yang paling tinggi. But if you rasa you nak jawab 2 je soalan, so you boleh jawab 2 soalan saja. Okay? So ini untuk kertas 1. Okay? Kertas 1. Lagi nak tahu pasal kertas 1 ni? Okay. Dari segi pemarkahan kertas 1, yang ini pun kita telah dibuat perubahan yang mana konsep pemarkahannya analitik. Analitik ini bermaksud kita akan mengambil kira setiap you punya langkah kerja ataupun solutions dengan markah biasanya boleh bagi P1, Q1 ataupun N1. Okay. So, kalau sebelum ni, paper 1, dia akan tengok jawapan dulu. Dia akan tengok jawapan betul je boleh dapat 10 mark. Ada untuk your punya format KSSM, penandaannya macam konsep kertas 2 lah. Which is that kalau you buat method yang betul dan baru you akan dapat jawapan dan kita baru boleh bagi markah. Okay. Jadi, conclusionnya sebenarnya untuk MMAT memang kena buat solution properly solutions, okay? Method step by step properly tunjuk. Sebab you kena ingat apa yang you tulis maybe akan memberi markah kepada you. Jadi you tak boleh buat sambil lewa, nak buat cepat ke, tegur-pegang apa ke, tak boleh. So you punya solution mesti betul-betul dan teratur, systematic, okay? And then dari segi konteks dia memang akan cover all the topics form 4 dan form 5 lah. Kan tadi kita dah tengok topics. They have 10 topics pada form 4, 8 topics pada form 5. Okay. So akan cover all the 18 topics untuk paper 1. Okay. Tapi yang itulah kita kata yang elective tu is normally dia akan tanya pada bahagian C. Okay. Bahagian C saja kat paper 2. It's not include in paper 1. Okay. Okay. And then untuk cuma yang you boleh guna calculator. Calculator yang biasa kita guna tu macam FX 570MS tu kan. As long as that calculator tu dia tak boleh diprogram ke, wah ni semacam tak boleh nak simpan formula ke, dia tak boleh macam nak simpan data ke macam tu lah. Ya? Jadi sebenarnya kalau nak standard senang kita guna Casio ni ataupun ada satu lagi yang warna putih kan. So that calculator yang you boleh guna. Jadi sebenarnya you dah form 5, you gunalah calculator yang you rasa you akan guna masa SPM nanti supaya you biasa. Jangan bila kata, misal kata SPM bulan 11, bulan 10 you pergi tukar kalkulator lain pula. Itu bahaya. Guna kalkulator itulah you buat latihan pada sekarang sampailah you nak guna dalam exam nanti, dalam dewan nanti. Supaya kita dah biasa. Okay, dah biasa. So dia lah jadi kikuk dan sebagainya. Jangan nanti last minute baru nak pergi tukar kalkulator lain pula. Okay. So, okay. That one untuk paper 1. Untuk paper 1 tadi. Okay. So, untuk paper 2, paper 2 dia have 3 sections. Ada 3 bahagian A, B dan C. Okay. Sama juga jenis item tadi. We have respon terhad dan respon terhad berstruktur.
Okay, untuk bahagian A dia ada 7 soalan. Okay, 7 soalan dengan 50 markah, wajib jawab semua 7 soalan. Okay, so it's normally that bahagian A ni markah dia lebih kurang 6, 7 atau 8 markah lah. But the total is should be 50 marks. Okay, 50 markah. Yang ni wajib jawab semua. Okay, wajib jawab 7 soalan. Yang ni sebenarnya dia dah tambah. Sebenarnya bahagian A 6 soalan saja. But now for your syllabus, dia dah tambah satu lagi soalan, jadi 7 soalan. Okey, bahagian B ada 4 soalan sahaja, markah 30 dan ini pun optional, you kena jawab 3 sahaja. Jawab 3 daripada 4 soalan. Dan soalan memang setiap satu soalan membawa kepada 10 markah. Okey? Jadi dah boleh agak dah sebenarnya soalan yang 10 markah ni macam soalan yang panjang, problem solving, ya. So itu biasanya soalan 10 markah dia besarlah juga untuk bahagian B ni kan. So you kena jawab 3 saja. Ini pun sama. Let's say kalau you rasa you have extra time, you berkesempatan untuk jawab lebih daripada 3 soalan, dan you boleh jawablah 4 soalan tu. Kita akan pilih 3 jawapan yang terbaik lah, markah yang tertinggi. Okay, bahagian B. Dan bahagian C, 4 soalan. Okay, 4 soalan tapi hanya jawab 2 saja. Ini yang teacher kata tadi, elektifnya bahagian. So, dan markahnya pun 20 markah saja, means that setiap soalan 10 markah. So, maksudnya bahagian B dan bahagian C memang setiap satu soalan 10 markah. Okay? Boleh? So, paper 2 ni total marks dia 100 lah, 100. Okay? 100 markah ni sama dia, total mark macam dulu pun 100 markah juga. Dan tempoh masa untuk you jawab kertas 2 adalah 2 jam 30 minit. Okay? 2 jam 30 minit. So, gunalah sebaik-baik mungkin 2 jam 30 minit itu untuk jawab berapa soalan? 7, 3, 10, 10, 12 soalan. 12 soalan yang akan memberi you 100 markah. Okay? 12 soalan, 2 hours and 30 minutes, get 100 marks. Okay. Ini untuk kertas 2. So, pemarkahan dia memang analytics, means that kita akan tengok method K tadi, maybe they have P ni biasanya macam pengetahuan je lah. You should have that value. Contoh macam tu lah. So, kita nak ada je nampak you bagi value tu. So, kita bagi P1. So, K1 is based on your punya solution, cara kerja, and 1 untuk jawapan. Okay. And then, apa-apa yang cover dalam sama jugalah. Topik dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. So, sama juga, you have to use your calculator scientific yang tidak boleh diprogramkan. Ini syarat dia lah untuk kertas 2. Ini kalau dirangkumkan apa yang teacher terang tadi berkenaan dengan format kertas 1 dan kertas 2. Okay, inilah dia. Jam and then aras tadi kita kira 60%, yang aras rendah. Okay, cara pemarkahan dia adalah analitik dan apa yang you boleh guna adalah calculator tadi. Okay. So, kita nak tengok contoh soalan kertas 1 untuk bahagian A yang membawa kepada 64 markah ni. Inilah contoh. Ya. So, katakan ini soalan log kan. Okay, the given log 7 base P equal to R expressed in term of R. So, A apa dia, B apa dia, C apa dia, maka dia 4. Okay. Atau for the first one ni, 1 marks je ni. Kan? Kalau, apa nama, yang ini 1 markah, yang B pun jadi 1 markah. C lah kalau 2 markah pun, dia dapat 4 markah. Contoh, soalan dekat bahagian A kita 1. Ini pun sama juga. Macam indices. Okay, indices. So, you have to solve the equation. Ini yang kata berstruktur tadi, respon terhad berstruktur. Dia ada A dan B. A dan B. So, ni pun 2 markah, 2 markah, 4 markah. And then, kita ada... Okay, ini kalau soalan ni 5 markah. Ini pun soalan respon terhad berstruktur. Ni quadratic equation.
then they have quadratic functions. Okay. Yang ni 5 markah. Okay. Itu contoh soalan kertas satu. Itu soalan kertas satu. Okay. And then contoh soalan kertas satu juga, tapi bahagian B, 16 markah yang kita kata is maybe 7 atau 8 markah tadi. Contoh macam ni lah. Ini soalan trigonometric functions. Okay. Ini contoh soalan 8 markah. Okay. You have to prove and you have to sketch graph. From the sketch graph, you have to draw the straight line and find the number of solution. So this question is 8 marks. 8 marks. Sebenarnya kalau tengok bahagian B kertas satu ni, dia macam, actually dia macam soalan bahagian A kertas 2 jugalah. Ya? So, lebih kurang sama. Maksudnya, lebih kurang macam soalan paper 2 jugalah. Tapi masih lagi kena tunjuk dia punya solutions. Okay? Dia punya cara kerja. Untuk dapat 8 markah ni. Ini pun sama. Ni contoh lah. Okay? This is progressions kan? Soalan progression. Okay, dan kalau kita nak tengok contoh soalan bahagian A, yang 50 markah tu, boleh nampak kan kita share ni? Yang okay. Boleh. Bahagian B. Okay, ni contoh soalan yang tadi. Okay, ni yang okay, this one. Ni contoh soalan kertas 2, bahagian A yang ada 50 markah. Sama jugalah. Kan dia kata lebih kurang dia sama tadi. Okay. Dan let's say macam ni lah. 7 markah macam ni. Kalau koordinat geometri ni. Kalau soalan B, di bahagian B, setiap satu soalan 10. Lagi panjang lah. Ya. Memang berstruktur lah A, B and C. 10 markah. Kalau bahagian C pun sama juga 10 markah. Kalau ini soalan kinematik. Okay, 10 markah. Okay. So, yang ni kita dah tengok. Okay, tengok soalan yang kita nak sebut tadi. Bila kita dengar penataran, maksudnya dari segi lembaga peperiksaan, ada yang mention that di bahagian C itu tidak berubah. Masih lagi topik elective, which is we have solution of triangle, index number, kinematics of linear motions, and linear programming. So now we have done 2 topics, okay? Solution of triangle and index number. Sebenarnya, macam mana nak cakap ya? Supposedly, bila you dah tahu macam ni, you dah tahu dah, okay, macam solution of triangle ataupun index number, yang you dah belajar, soalan ini akan memberi 10 markah. Dan sebenarnya, you kena carilah masa untuk you cuba buat, okay? Cuba buat, cari soalan yang panjang lah, ataupun teacher akan provide sebenarnya untuk you all beberapa contoh soalan, set soalan untuk solution of triangle dan index number. You naik nanti. Yang itu, you tolonglah buat. Okay, buat sendirilah. That one teacher rasa macam self-practice. You kena buat sendiri sebab you dah tahu dah soalan ni memang 10 markah. Jadi, kalau you praktis daripada sekarang, you buat, let's say kalau dalam seminggu buat 2 kali atau 3 kali macam tu, you bayangkan nak sampai ke bulan 11 tu dah berapa banyak soalan dah you boleh buat dan takkanlah ya, daripada banyak-banyak boleh jadi berpuluh-puluh soalan you buat tu tak adalah yang nak kata exactly sama tu mungkin probability-nya adalah 0.05 macam tu lah, tak apalah, tapi at least adalah hampir-hampir sama dan sebenarnya you dah boleh ada dah 20 markah dalam paper admit kalau you buat sekarang. Ya. Pada awal solution of triangle dan index number you dah boleh, nanti kalau kita belajar pula kinematics maka you boleh aim dah untuk dapat 20 markah daripada 180. Tu kena faham, 20 markah daripada 180 tu dah membawa kepada 11%. Banyak 11%. Daripada 100%, you nak dapat 100%. Let's say tak, you mana, bukanlah kata nak dapat 100%. Maksud, let's say you nak dapat 80%, nak dapat A kan. Nak dapat A plus 90%. You dah ada 11%. Kalau dengan soalan yang you selalu buat, bahagian C, kertas 2. 11% tu besar, 11%.
Jadi sebenarnya you boleh dah mula daripada sekarang. Ya. Nanti bila cikgu-cikgu dah ajar you kinematics pun, walaupun you hanya kena jawab 2 soalan saja, but it's normally kita suggest, kita cadangkan kepada pelajar, janganlah terus aim 2 topik. Ambillah 3 topik. Sebab kita tak tahu lagi aim 2 topik, solution triangle, tiba-tiba tengok solution triangle, problem solving you tak boleh jawab. And then index number you tak boleh jawab. Habis nak pilih mana pula? Jadi sekurang-kurangnya pilihlah 3 topik. Aim daripada sekarang untuk you betul-betul kuasai, mahir dan buat banyak pattern soalan supaya bila tibanya hari peperiksaan kertas 2 SPM nanti, you akan pilih daripada 3 topik tu. Supposedly you kena pilih daripada 4. But now kita selalu saja pilihlah 3 topik, aim 3 topik. Jadi you akan jawab 2 soalan. Faham tak maksud macam ni? Kalau you nak terus ambil 4 topik pun boleh. Maksudnya you nak include juga linear programming juga, nak mahir juga linear programming pun boleh. Tapi ingat untuk bahagian C, you hanya jawab 2 soalan sahaja. Jadi sekurang-kurangnya aimlah untuk 3 topik. Okay, bila kita aim 3 topik, you still have backup lah satu. Kita nak jawab 2, satu lagi backup lah. Ya. So 11%. Section C ni 11%. Okay, now ini yang paling penting. Tolong dengar betul-betul pasal formula. Okay, formula ni kena dengar betul-betul sebab you punya formula lebih kurang more than 50% hilang formula dekat kertas list formula SPM tu dah dibuang. Tadi orang kata tidak disediakan kepada pelajar. Bermaksud sebenarnya makin banyaklah formula yang you kena hafal, you kena ingat dan you kena faham. Ya. Jadi tolonglah, ya, tolong dengar betul-betul pasal formula ni. Yang ni teacher dah cuba keluarkan satu-satu. Okay. First formula yang you akan you ada adalah formula ni lah, quadratic function. Okay. Ya, dalam quadratic function kita belajar juga how to solve quadratic equation kan. So quadratic equation ada 3 method. Kita guna factorize, kita guna complete least square dan kita boleh guna formula. Jadi dalam SPM akan provide formula quadratic ni. Okay. Jadi formula quadratic ni sebenarnya optional. Either you want to use formula ataupun nak guna factorize, kalau boleh factorize lah. Tapi sebenarnya kalau dalam SPM memang lebih selamat guna formula. Okay, especially kalau soalan system of equations. Okay, it's better that you using formula. Okay, so ini dalam topik quadratic function. Okay, dalam topik indices, set dan logarithms, ada satu je formula dia akan bagi kat you, iaitu untuk formula tukar base. Means that all the law of indices, all the law of logarithm, you kena hafal dan ingat. You kena hafal dan ingat. Ingat kalau macam darab, dia akan jadi tambah, bahagi akan jadi tolak. Kalau ada power, power boleh bawa ke depan. Okay. Kalau indices pula, kalau they have power dalam N2 kurungan, you boleh darabkan. Semua itu you kena hafal dan ingat sendiri. Sebab satu saja formula yang akan provide pada you untuk SPM iaitu formula tukar base. Tukar base. Kan? Kalau dia kata log 5 base 4, you nak tukar kepada log 10. Okay, tukar jadilah log 5 base 10, log 4 base 10. Satu saja. Jadi tolong So benda-benda ni lah yang you kena detect awal. Kenapa teacher bagi tahu juga sekarang, hari ini, sekarang, masa ni, dalam masa 1 jam ke 1 jam setengah ni, supaya you sedar dan you realise that, then maybe you boleh list dah. Okay, you boleh list dah. Okay, dalam indices and log, apa yang lain yang you kena hafal dan kena ingat. Okay, list, dekat F4 paper, properly cantik-cantik, sementara you kat rumah ni sempat lagi kalau you nak buat dalam F4 paper, you know, print colour ke, folders ada print colour, you nanti boleh tampal kat bilik, dekat meja study. Ingat benda yang kita selalu tengok, itulah yang biasa kita lebih ingat. Kalau belajar ni kena tahu dah teknik belajar, benda-benda yang kita kena ingat, bila kena ingat, konsep kena ingat, cara macam mana kita nak supaya kita ingat. Salah satunya tampak lah, dekat katil tu sebelum hang tidur boleh tengok, kan? Tengok sekejap, lepas tu boleh tidur. Jadi ingatlah lama-lama nak sampai ke bulan 11 tu, SPM tu, ada dah dalam kepala semua law of indices, law of logarithm. Okay? And then next we have topics progressions. They provide 4 formula, 4 formula saja. We have arithmetic progressions kan, TNs. And then dibagi SN untuk arithmetic. Okay. Then dibagi juga TN untuk geometrics dan SN untuk geometric.
Instead you missing satu formula iaitu sum of infinity. Sum of infinity tak disediakan. Jadi sum of infinity kena hafal. Okey, kenapa dia buat warna merah tu? Okay. Kan dia kata formula bukan saja untuk dihafal tetapi untuk difaham cara untuk you guna, apply that formula. Okay. Belajar MAT ni satu benda, sorry to say that these words, kita tak boleh lurus bendul. Ya, lurus bendul maksudnya bagi nampak formula TN, maksudnya kita nak cari TN kita guna formula ni, nak cari TN guna formula ni. Okay. Kata tak boleh lurus bendul. Kalau dalam my class, kelas C, kelas F pun dia harus sebut, belajar MAT ni sebenarnya tak boleh lurus bendul. Kita memang kena jadi seorang yang selalu berfikir, you know, berfikir secara kreatif, critical thinking, sometimes how to solve that equations ataupun how to solve that equations, okay? Itu contohnya, kita ambil satu contoh soalan TN ni. This is formula untuk cari sebutan keberapa kan, n keberapa. So we have formula A, first term sebutan pertama plus n minus 1 times D. Okay, memang ini formula dia tulis untuk cari TN. Tetapi this formula juga boleh digunakan untuk cari first term A. Boleh digunakan untuk cari N, bilangan sebutan. Boleh juga digunakan untuk cari D, common difference. Nampak? Janganlah you just assume that, this formula hanya untuk cari TN sahaja. Tiba soalan tanya cari common difference ataupun cari bilangan sebutan, you dah tengok dekat soalan tu dah tak tahu dah nak cari kat mana. Itulah kata tak boleh lurus benda sangat. Kita kena tahu this formula, so kita nak guna untuk apa. Okay, as long as sebenarnya konsep dia dalam formula tu ada anus. Soalan boleh tanya apa-apa anus dalam tu. Dia boleh tanya A, so cari N, dia cari D juga, selain pada TN. So yang lain-lain pun macam tu juga dah. Dia tunjuk satu contoh je lah, ya, untuk progressions. Maybe they have certain formula untuk topik-topik lain juga. You boleh apply yang ni, okay? Jadi ni untuk formula. Jadi bukan hafal saja, jadi kena tahu macam mana cara nak guna. Kadang-kadang ada student formula dah bagi tapi tak reti nak guna. Rugilah macam tu, ya. Bila formula ada, kita mesti faham cara macam mana kita nak guna formula. Okay? Tahu apa nama ni? Tak ada yang tak ada sangkut ke, tak boleh nak masuk. Okay, untuk formula progression, ingat yang missing, yang tidak ada adalah sum to infinity. Okay, next kita ada probability distribution. This topic memang kita tak belajar lagi. Nanti kita akan belajar insyaAllah. So they have two formula, Z score and probability binomial distribution. This is binomial distribution. This is normal distribution. Okay, and then we have topics permutation and combination. Yang ni pun kita tak belajar lagi. So P ni untuk permutation punya formula, C ni untuk combination. Yang ini pun sebenarnya you bukan kena tahu dua ni je, you kena tahu lebih lagi. You kena tahu macam mana nak expand n factorial and tolak r factorial. Okay, and also they have formula untuk you relate between NPR dengan NCR. So insyaAllah rasanya nanti bila cikgu ajar, dia akan terangkan pada you. Dan bila cikgu ajar tu, okay, this formula ni teacher akan provide untuk you all, bila you masuk je sekolah nanti. Jadi mesti bawa setiap kali kelas AdMath, mesti ada supaya bila you belajar topik, contoh you belajar topik permutation and combination, ada formula lain yang you kena tahu, you tulis terus dekat list formula. Okay, you terus tulis, jadi you tahu dah that formula yang you kena ingat sendiri. Okay, so only these two formula provide for you in your question paper nanti. Itu teknik dia, cara dia kita nak salah satu cara untuk you menggunakan list formula. Jadi mesti bawa, wajib bawa. Dalam kelas AdMath mesti ada. Kalau you buat latihan pun mesti ada. You know, maybe you tengah buat latihan, tiba-tiba you nak cari, contoh macam tadi you nak cari sum to infinity kan. Bila buat soalan progressions, dan you tengok tak ada kat situ, jadi you pun bolehlah tulis dekat kertas list formula. Okay. And then we have index number. Index number ni ingatlah macam check price index and composite index. Memang index number ada dua je formula. Okay, ini okey lah. Memang dua formula saja yang kita kena tahu dalam index number. And then we have trigonometric function. Okay, trigonometric function yang banyak sikit. Okay, we have identity formula, sine, secant, cosecant. Then we have additions formula, sine plus A plus B,
sin A plus B, cos A plus B, tangent A plus B. Dia jadi banyak sebab dia ada 3. Yang basic trigo function yang you kena tahu, sin, cos and tangent. And then they have double angle formula. We have sin to A, cos to A. Ini pun sama juga sebenarnya, cos to A, sorry. Tangent to A, okay. And then, itulah. Yang tadi trigo banyak sikit lah sebab kalau nak ingat sendiri, kena buka nak ingat tu. Itu pun masih lagi ada beberapa formula atau konsep yang you kena hafal. Apa you kena tahu. Okay, I thought this is the last one. Kita ada solution of triangle. Okay, we have solution of triangle. Formula, then we have 3 formula. This is sine rule, cosine rule, and area of triangle. Okay, so kan kita belajar sine rule, cosine rule dengan area of triangle. So, ini semua formula yang hanya akan diberi kepada you all dan akan provide dalam kelas soalan SPM. Kita lah kaitan yang sama. Okay, jadi sebenarnya saya rasa I think that mungkin kalau banyak buat, okay, memang nanti yang buka. Tapi sebenarnya dia lagi berkesan bila you sendiri yang buat. Okay, dia akan buka bagi kat dia akan buka, dia akan okay, contoh macam solution of triangle, apa lagi extra concept yang you should know that from yang lain yang you tahu. I will try to do that kind of thing supaya apa yang you ingat the rest yang kita nanti dia akan lebih besar, akan lebih besar. Dia cari dia ada, dia ada, terus dia ada, okay, all the time. Jadi dengan ni, we have solution of triangle, trigonometric function, we have integral number, and combination. Semua-semua ni, kalau tengok balik ada lagi. Jadi kalau kita tengok yang tak diberi langsung lah. Itu apa? Formula yang tak ada, tengok. Don't have function. Of course, function have no formula. Banyak konsep. System of equation. Linear law. Coordinate geometry. Coordinate geometry pun dia tak provide. Okay? Coordinate geometry, dia ada formula distance, dia ada formula point, okay? Dan vector pun memang tak ada. Vector dia have formula magnitude and shape vector. Apa lagi? Circular measure. Circular measure pun tak ada. Circular measure kita ada formula apa? Untuk cari S, cari area of vector, area of segment. Kalau yang tak ada tu, kita ingat sekejap. Even differentiation tidak ada pun. Product rule, quotient rule, tak ada. Integration tak ada. Law of integral. Okay? Apa lagi yang tak ada? Kalau macam kinematik pun nanti macam mana nak cari displacement, velocity and acceleration pun tidak di-provide. Agak perkara sebenarnya yang you kena sedar daripada sekarang. Apa yang you patut buat. Okay. Boleh ya? Dekat bab formula tu je kita dah macam tengok okay, dah sudah lah pasti. Macam banyak benda nak kena buat. Jadi janganlah seminggu, 2 minggu sebelum nak paper admit nanti barulah kita nak cari-cari apa benda nak kena hafal, apa benda yang tak bagi. Terlambat lah macam tu, tak boleh nak ingat lah. Okay, so kita nak ambil kesempatan ni. Berapa ni? 1 jam lah. Okay, kita nak ambil kesempatan untuk terang tentang peperiksaan semester 1. Okay, nanti insyaAllah you masuk tak. Okay, dalam 4-5 hari dalam situ. Sebenarnya masuk matap tu, bila masuk je matap tu sebenarnya tak banyak pun kelas kita boleh buat. Saya rasa sebab kita tengok tu you ada 2 hari untuk orientasi. Okay. And then you akan jadi helpers kita dengan ada malam. Dan kita nak jadi helpers. One. And then kita ada this adalah hari Sabtu. Tapi itulah, jadi maksudnya lebih kurang sebenarnya ada lebih kurang seminggu saja. Seminggu saja untuk kita ada kelas fizikal yang formal, yang berjadual. Dan teruslah you bermula dengan peperiksaan semester 1. Okay? Ingat, Form 5, ya, calon-calon SPM 2021. Anda hanya ada 2 semester saja lagi. Sudah lepas 2 semester dah masa Form 4 kan? Semester 1 Form 4, semester 2 Form 4.
You pun tahu di mana you punya tahap sekarang. Dengan dua result tu, you know, berapa PNG you, kalau tanya PNG lah. Kalau you nak dari segi grade SPM, fokus kepada grade SPM lah sebab you nak grade SPM. Jangan fokus kepada grade PNG. Fokus kepada grade SPM sebab itulah yang akan kita pakai untuk kurang sama dengan grade SPM sebenar. Tengok, senaraikan, tengoklah di mana pencapaian you sekarang. Berapa A dah you dapat untuk 2 semester. Dan next coming, insyaAllah kita akan masuk kepada satu lagi, iaitu semester yang ketiga lah sebenarnya. Semester 1. 3/5/2021. PPMS, we have 2 section. Kita tak buatlah full format dengan keadaan kita belajar online, KP, you know. Kita pun tidaklah menjangkakan that 100% that all the student boleh accept this online class. Correct? Tapi sebenarnya kita dah pesan kat you, dan you sebenarnya it's not the first time you belajar online. Kita dah mula tahun lepas lagi. Sepatutnya you belajar daripada pengalaman. Jangan mensia-siakan, jangan memandang remeh dengan kelas online. Bila cikgu buat kelas, cikgu buat extra class, you supposedly join. Okay? Sebab itulah keadaan yang kita terpaksa terima. Ya? Jadi, so melihat kepada faktor-faktor persekitaran ini, keadaan ini, jadi PPM menetapkan bahawa hanya ada 2 bahagian saja, section A dan section B. So section A itu akan ada 20 markah, ada 5 soalan lah. Dan markah dia boleh jadi 4 hingga 8 markah, cukup. Dan section B ada 30 markah, dia ada 4 soalan. Okay, so maybe they have 4, 7 or 8 marks questions. Semua ni wajib dijawab. Tidak ada optionnya. Okay? Dan topik yang akan masuk dalam peperiksaan semester 1 adalah compensation, integrations dan kinematic. They have 3 topics. Okay? So sebenarnya inilah peperiksaan semester yang paling sikit sekali topik masuk setakat. Tak pernah lagi kita buat soalan peperiksaan semester yang cover topik. Kan? Macam hari tu lah kita cakap. Tak pernah lagi kita buat soalan setara yang cover half from that topic. Separuh je hari kan. Separuh. Tak habis satu topik pun separuh saja. Kita have to accept dengan keadaan sekarang. Kita terpaksa sesuaian keadaan. Jadi kita mengambil kita tak apalah. Dengan keadaan kita belajar daripada rumah. Dengan mungkin ada faktor keadaan lain yang kita tak boleh nak. But janganlah kita mengambil itu sebagai alasan. Tak apalah kalau result teruk. You pun cakap kat your parents, mak abah tak apalah result saya teruk semester 1 ni sebab tengoklah belajar kat rumah semua tak faham cikgu ajar online. Okay, itu tidak. Tidak. Sebab apa-apa pun kita kena bertanggungjawab. Yang kita buat. Okay? Dan kita tak boleh menyalahkan keadaan. Tak boleh menyalahkan orang. Tak boleh menyalahkan. Nak salahkan apa? Nak salahkan COVID, nak salahkan PKP, belajar online tak boleh. Kita kena adapt. Kita kena tahu menyesuaikan diri. Tak boleh di luar, tak menjadi pelajar nanti. Itulah dia sebenar. You should know how to adapt yourself dengan persekitaran, dengan keadaan yang mungkin berlaku pada you yang you tak tahu. At least now, you dah ada experience macam ni. Adapt dengan situasi yang berlaku. You ada PKP, belajar online, tapi itu tak boleh jadi alasan untuk you tak score untuk semester 1. Okay? So, teacher dah beritahu awal, they have 3 topics, they have 2 sections, okay? They have 4. Okay? Itulah aim yang bagus yang dapat diikat secara hari ini. So, itulah how to improve yourself kan. Jadi, kalau you rasa memang tak apa-apa, dia memang okay. Kan? Jadi bila kita bercakap daripada tadi dah komen dan topik, formula. Jadi macam mana lah kita nak score dari anak rumah, habis tadi dia nak seriously dan honestly untuk dapat ikhlas dalam ini kalau satu. Okay, standard dia maka
Jadi fokus yang selalu dapat markah tinggi itu you rasa dalam kelas nak memang based on experience, ada pelajar yang memang di kelas semester dan exam prior dapat A itu dalam MAT, semua subjek A plus except ya, konsisten nak lakukan you tapi tidak memiliki sejarah awal kepada semua pelajar empat ada SPM. Tapi as a student, you memang tidak ada aim yang baik. Aim, kalau you nak aim, saya aim dah cepat tak grade D, F, no, no D, no E, no F. Janganlah ambil itu. Jangan ambil lah tu. Orang bagi kita A plus, A minus, B plus, C. Tapi duk kau B, F. Jangan lah. Ya? Kita dari tahu sama RSM. Janganlah B, F, C, D, E, F, E. Tak. Hari ini ada peluang dan sampai set atau film kan. So we have a limit 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 that I have not. Sifat kita kalau di sebagai power kalau S S baca ya cuba buat kita tak dengar kita buat share dalam kasih tak buat soalan lain habis di situ saja lah yang saya mungkin sama dan fahamlah kita kita nampak Teacher, lag. ya. Suara teacher tak Teacher tak jelas. berapa jelas, teacher. Dengar tak? Suara teacher tersekat. Oh my god. Kurang. Tersekat tu. Uncle so far tengok ni macam okey. Sekejap. Dengar tak? Dengar. Okey je. Jadi, contoh, macam kita belajar differentiation, kita tak akan diberi apa-apa pun hint. Senang nak cakap hint lah dekat peta soalan nanti sebabnya tak ada pun list formula berkenaan dengan differentiation. Contoh apa yang you kena ingat adalah product rule, quotient rule. Betul? Okay, itulah you kena hafal dan faham macam mana you nak guna product rule, quotient rule. Macam tu, itu maksud teacher. Then faham soalan. Okey, apa maksud faham soalan? Bila you dapat soalan, pastikan jangan baca sekali lalu, baca sekadar baca saja. Okey. Sebenarnya senang je kami nak detect. Okey, kami cikgu-cikgu nak kenal pasti pelajar yang faham soalan atau tidak. Pelajar yang betul-betul menguasai soalan atau tidak. Pertama, soalan dia memang bersih. You know, dia baca soalan dia tak tulis apa-apa pun dengan soalan tu. Okey. Soalan sepatutnya kalau you baca, you mesti cari keywords dia. Mesti cari hint. Sebab daripada keywords hint tu lah akan timbulnya idea, konsep apa nak guna. Formula apa nak guna. Tetapi kalau you baca soalan, you tak ada apa-apa pun you tulis, you know, just macam
Okay, baca dia terus nak jawab. Dia dapat soalan terus nak jawab. Fikirlah sekejap. Okay, these questions, okay, tambah pula kalau soalan yang problem solving, ya, yang banyak ayat-ayat berjela-jela macam tu, memang mesti, percayalah setiap soalan tu dia takkan dibuat saja-saja kosong macam tu, tak ada memberi apa-apa makna. Mesti they have something, sama ada tersurat atau tersirat, pelajar mesti tahu cari daripada soalan. Jadi bermula pada hari ini, tolonglah setiap kali buat soalan, tulislah something. Contoh macam kita belajar cari soalan turning point, betul? Turning point differentiation. Dia baca soalan, okey, kadang-kadang dia bagi direct pasal turning point tu, kadang-kadang dia tak beritahu pun. So kita tahu, baca je soalan, okey, tahu dah. Okey, this question nak turning point. Okey, turning point, bila sebut turning point, kita tahu dah. Turning point means that dy by dx should be equal to 0. Tulislah benda-benda macam tu, formula, konsep pada soalan. Sebelum you mula menjawab. Okey? Tolong ingat ni, teacher bagi hint, bagi tahu you supaya you boleh praktis daripada awal ni, daripada sekarang. And supposedly that bukan daripada form 5 pun, daripada form 4 pun lagi kan. Teacher rasa semua Cikgu Ahmad pun cakap macam tu. Baca soalan garis. Tulis something, mesti ada something boleh tulis. Contoh kalau index number, mesti cari apa dia punya base year dia. Okay, sebab dia fokus on base year, nak cari base year. Cari soalan nak price index atau composite index. Sebab bila you jawab soalan yang macam, bukanlah soalan exam online yang bertulis, kita boleh nampak, that student ni macam mana bila dia menjawab. Dia tak menghayati pun soalan tu, bahkan nak jawab baca. Itu yang jadi kadang-kadang salah jawab, tak betul, salah guna formula. Jadi tolonglah faham daripada sekarang apa yang you kena tahu. Teacher beritahu sekarang ni, apa yang anda pelajar-pelajar calon SPM 2021 kena tahu. Okay. So, apa yang you kena buat untuk faham konsep, hafal, faham formula law and faham soalan? Firstly, memang you kena buat latihan sendiri. Apa maksud latihan sendiri? Latihan self-practice lah. Sebab tu dalam textbook you form 4 dia tulis self-practice. And then kalau admit, kalau buku form 5 dia tulis apa? Buku test tu tak guna self-practice kan? Dia tulis apa nama? Self-exercise. Sama je lah. Self-exercise. Self sendiri. Tapi memanglah kami, guru-guru, kadang-kadang adalah soalan kami ambil untuk bincang dengan you all. At least kalau ada soalan tu ada 4 soalan, kita bincanglah soalan D. Supaya soalan A, B dan C you boleh cuba sendiri. Memang itulah dia punya formula untuk dapat skor admit ni. Kena cuba buat sendiri. Tetapi, kita tahu tahap pelajar ni dia berbeza. Ada pelajar yang bila teacher terang katakan soalan A, dia boleh terus cuba buat soalan B, soalan C dan soalan D. Lepas tu dia check jawapan. Betul ke tidak. Tetapi ada pelajar yang bila teacher terang A, dia kena buat semula soalan A. Sebab solution A tadi teacher dah tunjuk. Okay, contoh katakan teacher bagi, dia ada 4 soalan. Contoh kita ada indefinite integral. Okay, indefinite integral. There are 4 questions. So I show you question A. So I dah tunjuk solution question A. Okay. So ada student yang dia tak buat dah, dia dah tengok, dia dah faham teacher buat A, dia tak buat dah A, dia pergi buat B, C dan D. It's okay. Dan dia boleh dapat jawapan yang tepat, betul. But there have certain student, teacher rasa certain student ni yang masih lagi dapat grade D, E, F, tolong dengar, ya, D, E, F ni, you tak boleh buat macam tu. You memang kena buat semula. Ulang semula, buat sendiri, ambil pensel, ambil pen dengan tangan you sendiri, buat semula apa yang teacher buat tadi, soalan A. Dan faham each step, each solutions. Itu yang you kena buat. Sebab tu kita tak boleh belajar ikut cara orang lain. Orang lain, dia belajar macam tu, you pun nak belajar macam tu. You kena tengok kemampuan diri you sendiri. Okay? So self-practice sangat penting. Buat sendiri. So masa you dalam kelas, masa you kita berjadual, you tengok kelas online ni, seminggu 2 kali je. Seminggu sekali je jumpa. Okay? Sebab tu pun kita buat extra class. So you kena faham lah kenapa cikgu-cikgu Ahmad selalu buat extra class. Sebab sangat tak cukup. Sangat-sangat tidak cukup masa yang diberikan kepada kami. Tapi kami pun tak boleh selfish lah sebab you ada lagi subjek lain you kena belajar. Jadi, memang you kena buat sendiri. Buat sendiri tu kalau tak faham terus tanya. Tak dapat terus refer dekat sama ada you boleh compare dulu jawapan you dengan kawan-kawan. Then maybe kalau you tersilap tak dapat jawapan macam kawan you dapat, you boleh tanya dia. Dan kalau masih lagi tidak faham, then datanglah jumpa cikgu-cikgu. Waktu berehat ke, waktu bila-bila. Ya.
Sebab untuk you faham yang 3 atas tadi lah, faham konsep, nak tahu guna formula, nak faham soalan, inilah you kena buat. Ya, teacher rasa untuk you score dapat A memang bergantung pada diri you. Ya, kami cikgu-cikgu boleh tolong dan masa kita, even kalau kelas fizikal pun berapa kalilah dapat jumpa sangat kalau kelas MAT kan. Maybe 3 kali, paling banyak pun 3 kali je seminggu. Jadi you ada masa-masa lain yang you sendiri. Jadi you kena pandai cari, okay, setiap hari berapa kali you nak buat, you know, nak praktis, buat. Curi-curi lah masa buat latihan. Dalam buku teks pun sebenarnya dah memadai, dah cukup. Okay. Tapi kita decide untuk ada buku macam top kelas ataupun top 1 masa form 4 tu kan. Kenapa? Sebab kita tengok latihan dalam tu dia have example. Jadi kalau you guna buku tu, dia akan membantu you lah sebab dia have example. Jadi bila you refer that example untuk you buat latihan sendiri, kendiri, you have example so you boleh proceed dengan soalan-soalan lain. Jadi janganlah kata buku latihan tu tak penting. Penting. Ada sebab lah kami minta you belikan juga you buku latihan lain daripada buku teks. Okay. So itu sebabnya. Okay. Untuk support you punya latihan self practice. And then latihan ikut masa. Okay. Sebenarnya untuk semua pelajar form 5 sangat penting buat latihan ikut masa. Sekarang you masih lagi tak boleh praktis tapi teacher rasa nanti bila teacher bagi you beberapa contoh soalan passive questions, trial ke ataupun soalan SPM, you boleh tengok ada berapa markah. Setiap soalan tu ada markah di berapa. Contoh macam tadi 4 markah kan. Okay. 4 markah you darablah dengan 1.5. So sepatutnya soalan yang 4 markah tu you kena cuba jawab dalam masa 6 minit. Sebab kita punya calculation biasanya kita buat 1 markah tu membawa kepada 1.5 minutes. Okay. Penting tak latihan ikut masa? Sangat penting. Kenapa? Sebab ini akan membantu you di dalam peperiksaan atau ujian semester atau dalam trial dan paling penting dalam peperiksaan sebenar SPM, you biasa jawab soalan tidaklah sampai macam satu soalan 10 markah jawab sampai setengah jam. Soalan 6 markah jawab sampai 15 minit. Contohlah macam tu. Itu akan menyebabkan you akan timbulnya bila habis exam je, teacher tak cukup masa lah teacher, tak sempat nak jawab lah. Memanglah, benda tu akan jadi sebab you tak biasa, tidak melatih diri you buat latihan ikut masa. Jadi sekarang sebenarnya boleh cuba dah. Especially kalau you tengok soalan tu dah ada markah kan. Dia dah set dia punya markah, you boleh kira, okay, you tengok you set lah you punya jam tu. Okay, this question format, so kita kena jawab dalam masa 6 minit. Okay, let's say you tak sempat nak, you dah buat-buat, you tak boleh dalam masa 6 minit, maybe you mula-mula 8 minit, 7 minit atau 10 minit, tapi you kena praktis sampai you dapat jawab within that time. Okay, 6 minit contoh untuk soalan 4 markah. Kalau soalan 10 markah, berapa minit nak jawab? 15 minit sahaja. Soalan 10 markah 15 minit je. Tapi kalau you buat latihan kali pertama, you tak bolehlah nak aim dapat 15 minit pun. Mungkin dapatlah 20. Lepas tu buat lagi. Lama-lama akan dapatlah within dalam masa 15 minit tu dapat jawab soalan yang 10 markah. Sangat penting. Sangat penting ini kalau you tak buat, itu yang menyebabkan nanti dalam SPM jadi macam bila SPM ataupun trial, you dah labah tengok soalan. Tambah pula tengok soalan yang tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Tiba-tiba keluar pula soalan dah rutin. Nak fikir soalan tu lagi, lepas tu masa dah tak cukup. So, tak boleh lah, tak sempat lah nak jawab semua soalan yang sepatutnya you jawab. Kena praktis, tolong latihan ikut masa. Okay, kemudian target. Kenalah ada target markah sekarang. Okay, contohnya, you aim untuk semester ni at least you nak dapat A-. A- adalah 70%. Okay, so kita ambil untuk MRSM, 70% is A-. So A-, contohlah, ini kalau SPM lah. Kita ada 180. Okay, total paper 1 and paper 2 is 180. Jadi untuk dapat A-, you kena ada 126 markah lah. Betul. 126 markah, you barulah dapat 70%. Okay, contoh katakan untuk semester 1 ni lah. You nak dapat 70. Okay, you nak dapat 70. Kira. Berapa markah you nak kena dapat? Berapa markah you nak kena dapat? Kalau katakan semester 1 ni,
next coming exam ni, you nak aim nak dapat at least A minus lah. You kena dapat 35/50. Itulah maksud teacher. Jangan bila exam, okay exam. Ujian. Peksa. Tak ada aim. Tak ada target dalam diri tu. Tak set pun dalam kepala, dalam your mind tu, dalam minda you. Berapa you nak dapat. You kena aim lah, okay, nak dapat. Sampai cakap pada yourself, cakap pada diri sendiri. Sampai tu sebenarnya kita konsep dari segi psikologi pun bila kita bercakap benda yang baik, dia akan masuk kat minda bawah sedar kita. Jadi insyaAllah lah dengan usaha, dengan you niat yang baik, of course lah bila kita niat yang baik, Allah akan doronglah kita ke jalan-jalan usaha-usaha yang baik untuk kita dapat apa yang kita impikan, apa yang kita target tu. Sebab tu kena ada target. Contoh sekarang you dah kena ada aim dah, you nak dapat apa SPM? Apa? Straight A, plus. Kena selalu sebut, tulis dekat loker, buka pintu loker, tunjuk, nampak A plus. Dekat meja study ada A+. Janganlah malu nanti orang tu. Allah. Apa? Kalau you biasa guna berangan lah nak dapat A+ lah. Tak payahlah. Biarlah orang lain. You ada aim you sendiri. You ada target you. You ada cita-cita you. Selalu sebut, selalu cakap, selalu tengok. So insyaAllah, bila kita niat baik, kita kata insyaAllah Allah akan dorong lah. You membuka peluang untuk you usaha, permudahkan bila you nak buat latihan, buka minda bila cikgu ajar faham. Sebab kita dah ada target yang baik tadi. Niat kita belajar ni kerana Allah dan kita nak dapat result yang baik. Bila dapat result yang baik, kita dapatlah meneruskan pengajian kita, cita-cita kita dan dapatlah kerja yang baik. Bila dapat kerja yang baik, kita boleh tolong orang lain, boleh bagi manfaat pada orang lain. Semua itu kerana Allah. Kita tak belajar untuk berbangga-bangga, untuk tunjuk-tunjuk kat orang, kan? Kita bukan belajar untuk itu, dapat ilmu. Jadi mesti ada target. Boleh kira dah. Sekarang you dah boleh buat dah. Kan dia kata you ada 4 semester kan? Okey, tulis markah semester 1. Tulis markah semua markah subjek you semester 2. Tulis semua markah subjek you. Target semester 3 ni. Maksudnya semester 1 form 5 tak ada lagi. Tapi dah tulis target. Buat 2 kolom. Satu target, satu. Nanti compare dengan realiti ni berapa you dapat. Sama juga dengan semester akhir nantilah. Semester 2 form 5. Prior nak dapat berapa. SPM target nak dapat berapa. Dah tulis. You dah aim. Okay. Buat dalam satu kertas A4. Tulislah dekat letak kat meja, letak dekat locker, dekat tepi katil. Nampak? Itu target dia. You bukan boleh buat untuk NMAT saja, buat semua untuk subjek lah. PQS, bahasa Arab, BM, BI, fizik, kimia, bio. Do the same thing. Okay? Mesti ada target. Dah masuk form 5 ni. Bukan form 4 lagi. Okay? So tolong ya. Jadi ini yang teacher boleh share kat you all. Ini yang teacher boleh share kat you all hari ni. Jadi tolong ya. Faham. Faham. Bila belajar mesti faham. Kalau tak faham maksudnya cubalah cari untuk faham. Dan janganlah leka. Tolonglah. Janganlah leka. Janganlah anggap bahawa you ada seminggu lagi. Okay, ada seminggu lagi. So macam, bila ada seminggu lagi, inilah masa nak rehat kat rumah ni. Bila lepas naik, dah sibuk. Dah belajar. Nanti tak sempat nak rehat. So rehatlah masa ni dah nak berehat. Masa nak berehat. Tolonglah. Salah ya. Salah sangat. You fikir macam tu sangat silap. Ya. So, supposedly ingat buat all the homework, semua latihan, self practice sangat penting buat latihan. Kalau you ada berhasrat, bercita-cita untuk dapat straight A, untuk dapat A dalam admin, then you kena buatlah apa yang you dapat. Okay? Kalau you rasa you macam nak dapat result ala kadar je macam tu nanti pulang pada you lah. Apa yang teacher boleh share dengan you hari ni, hampir 1.5 jam ni adalah untuk orang kata guide untuk you lah ya. As a student, tahun you nak periksa untuk subjek matematik tambahan, apa yang patut you buat, apa yang patut you tahu, apa next step selepas ni yang you kena usahakan. So I really hope that apa yang kita share hari ni you dapat manfaatkanlah ya. So yang slide kita ni kita akan share nanti dekat Google Class masing-masing, kita boleh share dekat group. Okay, so I really hope that you dah dapat gambaran untuk format baru KSSM ataupun matematik tambahan. So you have 2 paper, apa yang you nak kena score, berapa soalan, berapa markah ada ya. Jadi bolehlah buat perancangan sekarang dan tolonglah ada impian dan hasrat untuk dapat A dalam admin. Tidak mustahil. Kalau orang kata, kalau you sini kata susah lah admin nak score. Susah lah kalau tak usaha sekarang malah susah. Tak ada benda pun dalam dunia ni yang senang ya.
tidak ada benda pun dalam dunia ni yang senang. Yang senangnya mungkin tidur. Itu pun ada, bukan semua orang senang tidur. Ada orang yang tak boleh dia tidur. Dia ada senang makan. Ada orang susah nak makan. Ya? Dia tak boleh nak makan. Ada masalah dekat kerongkong, tekak. Ya? Ada orang susah nak makan. Bukan semua benda dalam hidup ni senang. Ya? Dan tidak, kalau kita fikir nak seronok, nak relax, memang dia takkan habis. Sampai bila tak habis. Okay? Jadi tolong daripada sekarang. Okay? Anak-anak, ada berapa orang ni, kita pun tak tahu berapa orang ni yang masuk seminar ni. Jangan lupa isi attendance dalam kelas, link kelas masing-masing. Okay. 107 orang. 107 orang termasuk teacher, maksudnya 106 orang lah yang join. Pokoknya ada, tak tahulah siapa-siapa ni. So, ada 107 orang, tak apalah. Biarlah yang lain-lain tu tak dapat join. You 107 orang ni, teacher harap manfaatkan apa yang sejak 109, 108 ni, manfaatkan apa yang teacher terangkan pada you all tadi. Ya, ambillah pengajaran, ambillah nasihat-nasihat teacher, ambillah kata guideline teacher, hint-hint yang teacher bagi untuk you all. Dari segi formula, dari segi teknik you nak belajar sekarang, apa yang you kena buat supaya you boleh bersedia awal. So, admit bukan sesuatu yang mudah lah. Serius nak beritahu, dia bukan something yang ada. You boleh jawab pilih ABC soalan dia macam tu. Ya, admit tak. Kadang-kadang you rasa you faham pun boleh tentu dia boleh jawab. Jadi, kalau you betul-betul konsisten buat latihan tak, tak ada lah macam just belajar bila waktu praktik saja. InsyaAllah yakin you boleh buat. Okay, walaupun sebelum ni tak pernah dapat A, tak pernah dapat B, cik dapat C, B, F je ke, ataupun D, F saja, tidak mustahil you boleh skor dalam. Ada je pelajaran kadang-kadang kita tak sangka, tapi kita result kita dapat A, A minus, A plus. Menangis-nangis tu kita tak sangka. Tapi dia tak sangka. Tapi kita cikgu sangka lah sebab kita tengok dia tu memang kalau buku latihan buat semua. Tak ada pun yang tinggal. Apa lah kita tahu kan insyaAllah kita buat tapi tak ada. Dengan harus dia rajin. InsyaAllah pelajaran ni ada. Okay. Jadi itulah yang kita boleh share dengan you all hari ni. Tolong manfaatkan masa yang ada dalam masa seminggu ni. Kita kaji balik. Tolong fokus. My class still have 3 class kan. Dan ada you all invitation nanti. Jadi tolong fokus betul-betul buat latihan. Tak faham tanya. Okay. I really hope that student SPM 21 yang masih jadi batch yang tak tahu macam tapi I hope that it akan lebih baik. Baik, kita buat. Adalah susah sangat ada. Dalam tu ada dah kita nak sampai tak nak tengok. Ya. Ya. Yang baik tadi, yang baik untukkan jalan yang baik. Okay. So, saya rasa itu saja. Sekali lagi ingatkan tolong masuk kepada link kelas masing-masing. Attendance. Kelas, boleh? So, Boleh. Boleh. Nah, hari ini teacher doakan semoga Allah daya dapat result baik dalam admin SPM 2021 dapat A. Amin. Amin. Halimatun, Putri Dina, Adlin, Afrina, Abdullah. Mudah-mudahan Allah pilih itu dapat grade A SPM 2021. Okay. So, kelas teacher. Dari teacher, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Thank you.